Salam sejahtera semua, saya Dr. Mohad Rizal. Hari ini, saya ingin membawa Anda semua mengenali 8 jenis buah-buahan yang kaya dengan kolagen dan mempunyai kuasa untuk mengurangkan bengkak kaki, sakit lutut, dan membantu sendi kita kembali kuat dengan cara yang luar biasa. Ramai orang telah salah faham selama ini, menyangka bahwa gejala seperti bengkak kaki, lutut tegang, atau sendi panas adalah sebahagian daripada proses penuaan. Tetapi sebenarnya, apa yang sedang berlaku ialah kolagen dalam badan kita merosot secara senyap dan perlahan-lahan merampas kekuatan kita sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Sebilangan besar warga emas di Malaysia hidup dengan keradangan, sakit sendi, dan bengkak pada kaki setiap hari, tetapi hampir tiada siapa yang bercakap tentang punca sebenar. Punkannya ialah tahap kolagen dalam badan yang semakin berkurangan. Kajian mendapati bahwa selepas umur 30 tahun, kolagen akan berkurangan sebanyak 1% setiap tahun, dan apabila mencecah umur 65 tahun, kebanyakannya sudah hampir tiada lagi. Apa yang lebih mengejutkan ialah sebanyak 99% warga emas tidak pernah tahu bahwa sesetengah buah-buahan boleh merangsang badan untuk menghasilkan kolagen baru dalam masa hanya 12 jam. Tetapi untuk badan menghasilkan kolagen, ia memerlukan alat yang betul, dan video ini akan menjadi jawaban untuk Anda. Dalam klip ini, saya akan mendedahkan aton buah-buahan teratas yang paling kaya dengan kolagen, yang akan membantu mengurangkan bengkak pada kaki dan sendi, meningkatkan kekuatan, dan memulihkan pergerakan Anda secara semula jadi, dengan hasil yang mula kelihatan dalam masa 12 jam. Saya telah menyusun senarai ini daripada buah yang paling ringan kesannya hinggalah kepada yang paling berkuasa. Saya harap Anda akan bersama saya sehingga ke penghujung klip ini kerana buah nombor 1 dalam senarai ini telah dibuktikan oleh saintis dapat meningkatkan ketumpatan kolagen di bawah kulit sebanyak 25% dan mengurangkan sakit lutut sehingga 42% apabila dimakan secara konsisten. Semua maklumat yang saya rujuk hari ini datang daripada kajian yang telah disahkan sepenuhnya. Tiada tekaan, tiada iklan yang berlebihan. Semuanya adalah sains sebenar yang dikaji pada warga emas sebenar, dan Anda boleh melihat sumber rujukan dalam keterangan di bawah klip ini. Sebelum kita masuk ke kandungan utama, jika Anda merasakan klip hari ini bermanfaat, sila type nombor 1 atau perkataan suka di ruangan komen. Itulah sokongan paling mesra untuk pasukan kami. Jangan lupa untuk tekan butang suka, langgan saluran ini, dan kongsikannya kepada orang yang Anda sayangi. Sekarang, saya tidak mahu Anda menunggu lebih lama lagi. Mari kita mulakan dengan buah di kedudukan ke-8. Ia mungkin bukan buah yang paling berkuasa, tetapi percayalah, inilah titik permulaan sebenar untuk pemulihan badan kita. Nombor 8, kiwi. Buah kiwi yang kecil dan berwarna hijau ini mungkin nampak biasa dan tidak menarik pada mulanya, tetapi ia menyembunyikan kuasa yang luar biasa untuk memulihkan sendi dan ligamen. Ini kerana kiwi adalah salah satu buah yang mempunyai kandungan vitamin C tertinggi, dan vitamin C adalah kunci utama yang membolehkan badan menghasilkan kolagen baru. Ini memberi kesan langsung kepada kaki, sendi lutut, dan pelbagai tendon yang kita gunakan setiap hari untuk berdiri, berjalan, atau bergerak. Jika badan kita kekurangan vitamin C, proses penghasilan kolagen akan serta-merta menjadi perlahan. Akibatnya, tisu di sekitar sendi menjadi lemah, lambat pulih, dan boleh membawa kepada kecederaan kecil yang sering kita abaikan, seperti rasa ngilu di lutut, sakit mencucuk ketika bergerak, atau sakit ketika menaiki dan menuruni tangga. Sebiji kiwi bersaiz sederhana sahaja membekalkan lebih daripada 70 mg vitamin C yang sudah cukup untuk merangsang enzim yang menukar asid amino seperti prolin dan lisin menjadi gentian kolagen yang kuat dan anjal. Kajian dari Universiti Otago di New Zealand mendapati bahawa mereka yang makan 2 biji kiwi setiap hari selama seminggu mengalami peningkatan tahap vitamin C dalam darah sebanyak 30% dan melaporkan sendi terasa kurang kaku, pergerakan lebih langgar, dan tidak sakit lutut seperti sebelumnya. Terutamanya bagi kumpulan warga emas yang mengalami kekakuan lutut pada waktu pagi, hasilnya sangat jelas dalam masa yang singkat. Selain itu, kiwi juga mengandungi banyak antioksidan, termasuk enzim aktinidin yang membantu mencerna protein dalam sistem pencernaan, membolehkan badan menyerap nutrien penting dengan lebih baik,
dan menghantarnya terus ke bahagian badan yang memerlukan pembaikan dengan lebih cepat. Apabila sistem pencernaan berfungsi dengan baik, bahan mentah untuk membina kolagen akan sampai ke tempat yang sakit atau radang dengan lebih pantas. Saya mengesyorkan Anda makan kiwi segar pada waktu pagi untuk membolehkan badan menyerap vitamin C dan antioksidan dengan sebaiknya. Jika boleh, makan bersama kulitnya karena kulit kiwi kaya dengan serat dan bahan penting yang membantu sistem perkumuhan dan penyerapan. Anda boleh menghirisnya ke dalam yogurt, mengisarnya menjadi smoothie, atau memakannya begitu sahaja sebagai snack. Ia mudah, lazat, dan penuh dengan manfaat. Terutamanya bagi warga emas yang mempunyai masalah lutut tegang, sendi kaku semasa bangun tidur, osteoartritis akibat penggunaan atau kesakitan yang bertambah selepas berjalan lama. Kiwi adalah titik permulaan yang paling mudah dan cepat untuk merangsang pembaikan kolagen dari dalam tanpa perlu bergantung pada obat. Dan jika Anda memakannya secara kerap, ia akan membantu memulihkan pergerakan Anda kembali semula jadi. Nomor 7. Nanas. Nanas bukan sekadar buah tropika yang manis dan berair, tetapi ia juga merupakan sumber kuasa semula jadi untuk mengurangkan keradangan, memulihkan sendi, dan membantu badan menghasilkan kolagen secara berterusan. Keistimewaan nanas ialah enzim khas yang dipanggil bromelain, yang bukan sahaja membantu mencerna protein, tetapi juga bertindak seperti agen anti radang semula. Jadi yang mengurangkan bengkak di kawasan tertentu seperti lutut, buku lali, dan pinggul. Apabila badan mengalami keradangan, proses penghasilan kolagen akan menjadi perlahan serta-merta karena enzim yang digunakan untuk pemulihan dialihkan untuk melakukan tugas lain. Kekakuan di kawasan sendi akan meningkat, menyebabkan pergerakan menjadi lebih perlahan dan mudah sakit. Oleh itu, keupayaan nanas untuk mengurangkan keradangan adalah seperti membuka kunci agar sistem pembaikan semula jadi badan dapat kembali berfungsi pada tahap optimum. Satu kajian yang diterbitkan dalam jurnal Clinical Rheumatology di Amerika Syarikat mendapati bahwa kumpulan pesakit osteoartritis lutut yang mengambil bromelain secara berkala setiap hari mengalami pengurangan kesakitan dan bengkak secara purata sebanyak 41% dalam masa sebulan. Sahaja yang merupakan hasil yang menakjubkan tanpa perlu bergantung pada obat anti radang yang kuat. Apa yang lebih membanggakan? Terdapat satu kajian dari Malaysia yang memantau warga emas dengan masalah lutut dan mendapati bahwa pengambilan bromelain secara berterusan membantu meningkatkan keupayaan pergerakan sendi lutut dengan ketara, memberikan hasil yang hampir sama dengan obat anti radang yang digunakan dalam bidang perubatan, tetapi tanpa kesan sampingan seperti pedih ulu hati atau tekanan darah tinggi. Ini menjadikan bromelain pilihan baru yang selamat dan sesuai untuk warga emas di negara kita. Selain itu, nanas juga merupakan sumber vitamin C yang sangat baik. Satu kawan nanas membekalkan lebih 75 mg vitamin C, yang cukup untuk merangsang enzim yang menukar asid amino menjadi gentian kolagen. Ia juga mengandungi mineral mangan yang bertindak sebagai pemangkin dalam memulihkan struktur tulang dan sendi. Untuk mendapatkan manfaat maksimum daripada nanas, saya syorkan Anda memilih nanas yang segar dan cukup masak. Elakkan nanas dalam tin yang direndam dalam sirap atau nanas beku yang disalut gula karena ia akan meningkatkan paras gula dalam darah secara tidak perlu. Anda boleh mengisarnya menjadi smoothie, menghirisnya ke dalam salad, atau memakannya begitu sahaja pada waktu pagi karena pada waktu pagi enzim pencernaan kita berfungsi dengan paling baik dan badan akan menyerap nutrien secara maksimum. Sesetengah orang juga suka memakannya bersama sup tulang untuk meningkatkan lagi kesan pembaikan sendi. Karena sup tulang membekalkan asid amino penting manakala nanas membantu mempercepatkan pemprosesannya. Nomor 6. Betik. Ramai yang mungkin menganggap betik hanya sebagai buah untuk melancarkan pembuangan air besar atau untuk menyejukkan badan pada hari yang panas. Tetapi sebenarnya, betik adalah khazanah semula jadi yang membantu memulihkan sendi dan tendon secara mendalam. Ia juga merupakan buah yang mudah diakses oleh rakyat Malaysia. Harganya berpacutan, tetapi manfaatnya tidak kurang hebatnya berbanding buah-buahan yang diimport. Apa yang membuatkan betik menonjol ialah kandungan vitamin C yang lebih tinggi daripada oren dan kehadiran enzim papain, sejenis bahan semula jadi yang jarang ditemui.
Enzim ini membantu memecahkan protein besar menjadi asid amino kecil yang boleh digunakan oleh badan secara langsung untuk membina kolagen. Inilah intipati pemulihan tisu di sekitar sendi seperti tendon, fascia, dan rawan. Apabila badan kita kekurangan kolagen, permukaan sendi akan mula mengering, pergerakan menjadi kaku dan bergeser sehingga menyebabkan keradangan yang merupakan punca bengkak kaki, kekakuan, dan sakit lutut selepas bangun tidur. Betik membantu menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh karena ia membekalkan kedua-dua bahan mentah dalam bentuk asid amino daripada protein dan alat, dalam bentuk enzim dan vitamin C yang membantu mengaktifkan semula kitaran. Pembaikan semula jadi badan untuk berfungsi sepenuhnya. Merujuk kepada kajian dalam Journal of Medicinal Food di Amerika Syarikat, didapati bahwa mereka yang mengalami kekakuan sendi kronik apabila memakan betik masak secara berkala setiap hari mengalami peningkatan keanjalan sendi dan pengurangan kesakitan yang ketara dalam masa 2 minggu sahaja. Para penyelidik menganalisis bahwa papain, vitamin C, dan flavonoid dalam isi dan biji betik bekerja sama secara sistematik untuk mengurangkan keradangan, membina kolagen, dan mempercepatkan pemulihan tisu di sekitar sendi dengan berkesan. Untuk hasil terbaik, pilih betik masak yang isinya berwarna oranye pekat karena pada ketika itulah enzim papain berfungsi sepenuhnya. Anda boleh memakannya begitu sahaja sebagai snack, mengisarnya dengan sedikit jus limau untuk menambah lagi vitamin C, atau menghirisnya ke dalam salad untuk mendapatkan rasa manis yang harmoni dengan sayur-sayuran segar. Satu lagi pecua yang ramai tidak tahu ialah biji betik yang sering kita buang sebenarnya mengandungi bahan anti radang yang menarik. Jika dikisar sedikit ke dalam smoothie, ia boleh meningkatkan lagi kesan pemulihan sendi tanpa memerlukan obat kimia. Tetapi gunakannya dalam kuantiti yang kecil, ya karena bijinya mempunyai rasa pedas dan pahit semula jadi. Perkara yang perlu diberi perhatian ialah elakkan memakan betik mentah secara langsung, kecuali ia dimasak terlebih dahulu, karena enzim papain dalam betik mentah belum berfungsi sepenuhnya, dan mungkin sukar dicerna oleh warga emas yang sistem pencernaannya sudah lemah. Memakan betik masak selepas bangun tidur atau selepas senaman ringan seperti berjalan di sekitar rumah adalah waktu terbaik karena badan lebih bersedia untuk pemulihan. Ia akan membantu mengurangkan keradangan, membekalkan bahan mentah yang diperlukan oleh sendi, dan merangsang penghasilan kolagen di kawasan yang paling diperlukan oleh badan. Nomor 5, jambu batu. Buah tempatan seperti jambu batu mungkin kelihatan biasa di mata ramai orang, tetapi sebenarnya ia adalah raja buah-buahan yang membantu membina dan melindungi kolagen dengan cara yang terbaik di dunia. Terutamanya bagi warga emas, jambu batu adalah anugerah daripada alam semula jadi yang ramai terlepas pandang, walaupun ia boleh memulihkan sendi dan mengurangkan bengkak sendi dalam masa yang singkat. Apa yang membuatkan jambu batu paling menonjol ialah kandungan vitamin C yang sangat tinggi, yaitu 4 kali ganda lebih tinggi daripada oren. Sebiji jambu batu bersaiz sederhana boleh membekalkan lebih daripada 200 mg vitamin C, yaitu lebih 2 kali ganda daripada jumlah harian yang disyorkan. Seperti yang kita tahu, vitamin C adalah kunci utama dalam proses penghasilan kolagen dalam badan. Jika kekurangan vitamin C walaupun sedikit, sistem pembaikan semula jadi badan akan tergendala serta-merta. Tetapi itu bukan semuanya. Jambu batu juga kaya dengan lycopene dan polifenol, yaitu antioksidan yang membantu melindungi gentian kolagen sedia ada daripada rosak terlalu cepat. Dalam arti kata lain, jambu batu membantu membina yang baru dan memelihara yang lama pada masa yang sama, yang sangat sesuai untuk warga emas yang ingin melambatkan kemerosotan sendi tanpa bergantung pada obat yang kuat. Daripada kajian yang diterbitkan dalam Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, yang pusat kajiannya berada di Australia, didapati bahwa orang dewasa yang mengambil jambu batu segar secara berkala setiap hari selama 6 minggu mengalami peningkatan keanjalan sendi dan pengurangan keradangan di lutut dengan ketara. Para penyelidik menyimpulkan bahwa hasil ini disebabkan oleh kerjasama antara antioksidan dalam isi dan kulit jambu batu, yang dapat mengurangkan tekanan oksidatif dalam tisu penghubung dan memberi peluang kepada badan untuk membaiki dirinya dengan berkesan. Selain itu, terdapat juga bukti tambahan dari sebuah klinik fisioterapi tempatan yang melaporkan bahwa warga emas yang makan jambu batu sambil melakukan senaman regangan ringan pada waktu pagi menunjukkan peningkatan kadar pergerakan sendi lutut dan buku lali dalam masa kurang dari 2 minggu.
Ini menunjukkan bahwa gabungan pemakanan dengan tingkah laku yang sesuai membantu mempercepatkan proses pemulihan dengan berkesan bagi warga emas yang merasakan kaki berat, bengkak selepas berjalan, atau sendi lutut mudah tegang selepas senaman ringan. Jambu batu adalah jawaban yang mudah, selamat, dan berkesan. Nomor 4. Blackcurrant. Buah kecil berwarna ungu gelap seperti blackcurrant mungkin bukan buah yang sering dilihat di setiap pasar, tetapi ia adalah harta tersembunyi yang mempunyai kuasa lebih daripada yang disangkakan. Ini karena ia padat dengan nutrien yang membantu membaiki kolagen, memulihkan sendi, dan mengurangkan keradangan dengan berkesan. Ciri utamanya ialah bahan berwarna ungu gelap yang dipanggil antosianin, yang mempunyai sifat antioksidan yang sangat tinggi. Banyak kajian telah mengesahkan bahwa ia membantu melambatkan pemecahan kolagen pada warga emas. Selain itu, antosianin juga memainkan peranan penting dalam menghalang enzim yang merosakkan tisu penghubung, yang sering menjadi terlalu aktif apabila kita mula mengalami keradangan terkumpul di sekitar sendi lutut, pinggul, atau buku lali. Apabila enzim ini dirangsang dengan kerap, ia akan mempercepatkan kehausan kolagen di sekitar sendi, menyebabkan kekakuan, bengkak, dan sakit semasa berjalan. Oleh itu, blackcurrant bertindak seperti brek semula jadi yang menghentikan proses kemerosotan ini sebelum gejala menjadi lebih teruk. Kajian yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients dari England mendapati bahwa warga emas yang mengambil blackcurrant secara berkala setiap hari mengalami penurunan tahap penanda keradangan yang berkaitan dengan hakisan rawan sebanyak purata, 25% dalam masa beberapa minggu sahaja. Ini menunjukkan bahwa buah kecil ini benar-benar boleh mengubah kesehatan sendi walaupun dalam jangka masa yang singkat. Lebih daripada itu, satu kajian dari Fakulti Sains Kesihatan, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, juga mendapati bahwa pengambilan makanan yang kaya dengan antosianin, seperti blackcurrant, dapat membantu mengekalkan ketumpatan kolagen dalam tisu di sekitar lutut dan siku dengan ketara, terutamanya dalam kalangan warga emas yang sistem pembaikannya mula perlahan mengikut usia. Ini menjadikan sendi lebih anjal dan gejala kekakuan berkurangan dengan jelas. Blackcurrant juga mengandungi polifenol yang membantu menyuburkan sistem kapilari darah, meningkatkan peredaran darah ke sendi dengan lebih baik, terutamanya di kawasan kaki dan tapak kaki yang sering menghadapi masalah peredaran darah yang perlahan mengikut usia. Ia juga mengandungi mineral mangan, yang memainkan peranan penting dalam merangsang enzim yang digunakan untuk membina struktur kolagen pada tendon dan rawan, memastikan badan mempunyai bahan mentah yang sedia untuk pemulihan sendi sepanjang hari. Untuk mendapatkan manfaat maksimum, saya syorkan Anda makan blackcurrant segar tanpa tambahan gula, tidak direndam dalam sirap, dan bukan jenis beku yang bersalut gula. Mencampurkannya dengan yogurt asli, mengisarnya bersama bayam, atau memakannya sebagai snack adalah cara yang baik karena ia membantu Anda mendapatkan antioksidan, vitamin, dan serat secara menyeluruh dalam satu hidangan. Mengambil blackcurrant pada waktu pagi akan membantu mengurangkan keradangan yang terkumpul semalaman, menjadikan pergerakan sendi lebih langkar, dan seolah-olah memberi perisai perlindungan kepada sendi sebelum memulakan hari baru. Bagi mereka yang mengalami bengkak lutut, sakit buku lali, atau rasa tegang selepas berjalan lama, blackcurrant adalah pembantu semula jadi yang ringkas tetapi sangat berkuasa dalam memulihkan kesehatan sendi sedikit demi sedikit. Jika Anda menonton sehingga ke tahap ini dan merasakan klip ini membantu Anda melihat atau memahami diri Anda dengan lebih baik, saya menjemput Anda untuk menaip nombor 4 di ruangan komen, atau Anda boleh menulis tentang perasaan Anda sekarang. Jika Anda belum melanggan, jangan lupa tekan butang langgan dan aktifkan loseng pemberitahuan supaya Anda tidak terlepas klip kami yang seterusnya. Sokongan Anda adalah dorongan terbesar bagi kami, karena setiap message dan setiap tontonan memberi kami kekuatan untuk terus menghasilkan klip yang mesra, bermanfaat, dan menyampaikan sedikit harapan kepada hati ramai orang lain. Mari kita berjalan bersama. Nomor 3. Blueberry liar. Ramai yang mengenali blueberry sebagai buah untuk kesehatan otak, tetapi sebenarnya, blueberry liar adalah satu lagi buah berharga yang mempunyai peranan mendalam dalam memulihkan tisu penghubung, terutamanya di kawasan kaki, sendi, dan tendon yang merosot mengikut usia. Keistimewaan buah kecil berwarna ungu kebiruan ini
ialah ia padat dengan kumpulan antioksidan yang dipanggil flavonoid, terutamanya antosianin, yaitu pigmen semula jadi yang memberikan warna kepada buah dan bertindak sebagai perisai biologi untuk melindungi struktur kolagen yang rapuh di dalam badan. Bukan sekadar mengurangkan keradangan umum, antosianin juga membantu melambatkan mekanisme pemecahan kolagen yang berlaku secara semula, jadi apabila usia meningkat. Karena apabila memasuki usia 60 tahun ke atas, kolagen dalam tisu penghubung akan haus secara beransur-ansur, menyebabkan koyakan kecil pada rawan, ligamen, dan tendon, terutamanya di sekitar lutut dan pinggul. Ini menyebabkan kekakuan, bengkak, dan rasa tidak stabil semasa berjalan atau berdiri. Oleh itu, blueberry laya bertindak seperti pemberi amaran di peringkat sel, merangsang badan untuk memulakan pembaikan sebelum kerusakan menjadi lebih teruk. Kajian daripada Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics di Amerika Syarikat melaporkan bahwa warga emas yang mengambil blueberry setiap hari selama 2 minggu sahaja menunjukkan peningkatan keupayaan pergerakan sendi sebanyak purata 308%. Kelebihan blueberry laya ialah kandungan gulanya yang rendah dan serat yang tinggi yang membantu menyeimbangkan paras gula dalam darah dan mengurangkan risiko keradangan kronik pada sendi. Ini karena keadaan gula darah tinggi boleh mempercepatkan kemerosotan tisu dalam badan tanpa disadari. Untuk mendapatkan manfaat maksimum, pilih blueberry layar segar karena ia mempunyai antioksidan hampir 2 kali ganda lebih tinggi daripada blueberry biasa. Anda boleh mengisarnya menjadi smoothie, mencampurkannya ke dalam oat pada waktu pagi, atau memakannya sebagai snack. Elakkan blueberry yang diproses seperti yogurt manis, jam, atau bijirin berperisa buah yang tinggi gula, karena ia akan mengurangkan keberkesanan anti radangnya. Bagi mereka yang merasakan kaki mula bengkak pada waktu siang atau mengalami kekakuan pada sendi selepas berjalan sekejap, blueberry laya adalah jawaban daripada alam semula. Jadi, yang membantu memulihkan secara sistematik dan menguatkan tisu penghubung agar bersedia untuk bergerak dengan yakin pada setiap langkah. Nomor 2, strawberry. Strawberry adalah buah yang digemari ramai karena rasanya yang manis lembut, aroma segar, dan warna merah terang yang menarik. Tetapi apa yang ramai mungkin tidak tahu ialah buah kecil ini mempunyai kuasa tersembunyi untuk memulihkan sendi dan merangsang penghasilan kolagen, terutamanya di kawasan kaki, lutut, dan buku lali. Keistimewaan strawberry terletak pada gabungan 3 jenis nutrien semula jadi yang berkuasa, vitamin C, asid elagik, dan antioksidan pekat, yang semuanya bekerja sama untuk melindungi jentian kolagen daripada rosak sebelum waktunya. Semasa keradangan, sistem imun akan melepaskan sekumpulan enzim yang dipanggil kolagenase yang berfungsi untuk memusnahkan kolagen secara langsung. Strawberry bertindak seperti perisai semula jadi yang membantu menghalang enzim ini, memberikan badan peluang untuk memasuki mod pembaikan dengan lebih berkesan. Terdapat kajian klinikal yang diterbitkan dalam Journal of Medicinal Food dari Amerika Syarikat yang menyatakan bahwa mereka yang mengalami osteoartritis, lutut yang mengambil strawberry segar setiap hari dapat mengurangkan tahap penanda keradangan dalam darah sebanyak 3.7% dalam masa 2 minggu sahaja. Dan kesakitan pada sendi juga berkurangan dengan ketara dalam tempo yang sama. Bukan sahaja melawan keradangan, satu lagi kajian mendapati bahwa strawberry boleh meningkatkan ketumpatan kolagen dalam tisu penghubung, membantu kulit belakang badan, dan sendi menjadi lebih hanjal. Ini menunjukkan bahwa strawberry bukan sahaja baik untuk kecantikan luaran, tetapi juga membantu menguatkan struktur biologi dalaman, seperti mengekalkan kestabilan lutut, menyokong pinggul semasa duduk, dan melindungi buku lali agar stabil semasa berdiri atau berjalan di atas permukaan yang tidak rata. Selain itu, strawberry juga merupakan sumber mineral mangan dalam jumlah yang sesuai yang akan bekerja sama dengan vitamin C untuk merangsang enzim yang digunakan untuk membina jentian kolagen agar kuat, anjal, dan sedia digunakan dalam sistem tisu. Ini penting bagi warga emas yang proses pembaikan badannya mula perlahan. Untuk hasil terbaik, pilih strawberry segar organik. Jika Anda ingin mengisarnya menjadi smoothie, simpan bahagian hujung yang berwarna hijau karena kawasan ini mengandungi fitokimia yang baik untuk kesehatan. Waktu terbaik untuk memakannya ialah pada waktu pagi atau selepas senaman ringan seperti berjalan perlahan, karena pada masa itu sistem peredaran darah berfungsi dengan baik dan akan membantu menghantar nutrien ke sendi dengan lebih cepat dan tepat.
Elakkan produk stroberi yang telah diproses seperti jam, biskut, atau inti roti, karena ia biasanya tinggi gula yang akan mengurangkan sifat anti radang yang terdapat dalam buah segar. Mengambil sekawan kecil stroberi segar setiap hari boleh membantu melegakan kekakuan sendi, mengurangkan bengkak di kaki, dan merangsang penghasilan kolagen untuk sendi yang lebih kuat secara beransur-ansur. Ia sangat sesuai untuk warga emas yang sering merasa letih kaki atau lutut tegang pada waktu petang, karena ini adalah salah satu cara mudah untuk menggunakan kuasa alam semula. Jadi bagi mengembalikan keanjalan pada setiap langkah kehidupan. Nomor 1. Buah Melaka, Amla, Indah. Apabila bercakap tentang buah-buahan yang membantu memulihkan sendi dan kaki, ramai mungkin terfikir tentang buah-buahan import yang mahal atau herba eksotik dari luar negara. Tetapi Anda mungkin akan terkejut apabila mengetahui bahwa buah Melaka atau yang dikenali sebagai amla di India adalah buah kecil yang paling berkuasa dalam memulihkan kolagen, mengurangkan bengkak kaki, dan mengembalikan keseimbangan sendi secara mendalam. Malangnya, lebih 99% rakyat Malaysia tidak pernah memakannya walaupun sekali. Sedangkan dalam perubatan Ayurveda di India, buah Melaka dianggap sebagai raja pemulihan yang telah digunakan secara berterusan selama beribu-ribu tahun. Buah kecil berwarna hijau kekuningan ini adalah salah satu sumber vitamin C semula jadi yang paling pekat di dunia. Apa yang menjadikannya lebih istimewa daripada lemon atau oren, ialah vitamin C dalam amla dipadankan dengan sempurna dengan kumpulan polifenol tumbuhan yang membantu meningkatkan penyerapannya. Kajian dari jurnal Clinical Interventions in Aging melaporkan bahwa warga emas yang mengambil ekstrak amla secara berterusan selama 12 minggu mengalami pengurangan kesakitan dan bengkak di sekitar sendi lutut secara purata sebanyak 42%. Dan apabila sampel tisu kulit diperiksa, didapati ketumpatan kolagen meningkat sebanyak 25% dengan ketara. Ini menunjukkan bahwa amla bukan sahaja mengurangkan gejala luaran, tetapi juga bertindak hingga ke peringkat struktur dalaman. Satu lagi kajian di India mendapati bahwa warga emas yang menghidap artritis, apabila mengambil buah Melaka secara berkala, menunjukkan peningkatan keupayaan pergerakan kaki, otot kaki menjadi lebih kuat, dan keletihan semasa berjalan berkurangan dengan jelas. Malah, setengah peserta dapat duduk mencangkung atau bangun dari lantai dengan lebih mudah dalam masa kurang dari sebulan. Dari sudut pandangan perubatan tradisional Melayu dan herba tempatan, buah Melaka juga mengandungi dua bahan penting lain yaitu quercetin dan asid galik yang mempunyai sifat antioksidan khusus, terutamanya di kawasan sendi yang telah digunakan secara berlebihan. Ia membantu mengurangkan pengumpulan tekanan oksidatif yang sering berlaku selepas berjalan atau berdiri lama, termasuk kekakuan sendi semasa bangun tidur. Cara mudah dan selamat untuk rakyat Malaysia menggunakan amla ialah melalui jus buah Melaka, serbuk buah Melaka yang dibancuh dengan air suam, ditambah madu dan limau, atau merendam buah Melaka segar dalam air garam ringan semalaman untuk mengurangkan rasa kelatnya agar lebih mudah dimakan. Hanya satu sudut teh setiap pagi selepas bangun tidur sudah cukup untuk mengaktifkan mod pembaikan badan dari dalam. Apabila mula mengambilnya secara berterusan, ramai yang akan mula merasakan sendi lutut yang sebelum ini kaku, mula menjadi lebih longgar, bengkak buku lali surut, dan berdiri atau berjalan terasa lebih ringan dan stabil. Jangan abaikan amaran badan Anda. Rasa tegang, bengkak, atau bunyi pop ketika bergerak adalah tanda-tanda bahwa kolagen dalam badan Anda mula haus. Jika dibiarkan lama tanpa perhatian, ia boleh menjadi masalah kronik yang memerlukan rawatan yang lebih rumit. Tetapi sekarang Anda tahu bahwa terdapat 8 jenis buah-buahan yang bukan sahaja mengurangkan bengkak, tetapi juga membantu badan membina semula struktur sendi dan otot. Yang penting, semua jenis yang disebutkan telah melalui kajian sebenar pada warga emas sebenar dengan hasil yang jelas dalam jangka masa yang singkat. Hanya dengan memilih untuk makan 2,3 jenis buah daripada senarai ini setiap hari, dalam 1-2 hari pertama, Anda mungkin akan perasan bahwa kesakitan dan kekakuan pada waktu pagi berkurangan, pergerakan sendi lebih langkar, dan kaki terasa lebih ringan daripada biasa. Dan jika buah Melaka termasuk dalam pilihan Anda, proses pembinaan kolagen baru dari dalam mungkin akan bermula serta-merta dalam beberapa hari. Jadi, jangan tunggu sehingga badan Anda memberi amaran yang lebih kuat. Mulakan perubahan hari ini dengan hanya satu suapan kecil daripada alam semula jadi yang dipanggil buah Melaka.
Beritahu kami di ruangan komen buah manakah yang Anda ingin kubah terlebih dahulu. Pasukan kami membaca setiap message dengan teliti dan coba membalas sebanyak mungkin, karena setiap komen Anda bukan sekadar huruf, tetapi ia adalah cerminan yang mengesahkan bahwa apa yang kami lakukan mempunyai makna. Jika video ini membantu Anda memahami kesehatan sendi dengan lebih baik atau memberi inspirasi untuk mula menjaga diri, jangan teragak-agak untuk menghantar klip ini kepada orang yang Anda sayangi, ibu bapa, pasangan hidup, atau kawan rapat. Mungkin hanya dengan klip ini sahaja, ia dapat mengurangkan kesakitan dan bengkak di kaki seseorang atau membuat seseorang kembali berdiri, berjalan, dan menjalani kehidupan dengan yakin. Jika Anda merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang suka, langgan saluran kesehatan warga Emas, dan kongsikannya kepada rakan-rakan atau orang yang Anda sayangi. Karena setiap sokongan Anda bukan sahaja menjadi pendorong bagi kami, tetapi ia juga membuka peluang kepada lebih ramai orang untuk mengakses maklumat kesehatan yang jujur, mudah difahami, dan praktikal dalam kehidupan seharian. Kesehatan yang baik bermula dengan pengetahuan dan tindakan kecil setiap hari, dan Anda telah memulakan langkah pertama itu hari ini. Terima kasih setulusnya kerana bersama kami sehingga akhir klip ini. Jika Anda mempunyai soalan, keraguan, atau ingin berkongsi pengalaman, Anda boleh menuliskannya di bawah klip ini. Kami sentiasa ingin mendengar daripada Anda. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Sekian, dengan ingatan tulus ikhlas daripada pasukan kesehatan warga Emas.